Assalamualaikum. Salam sejahtera semua. Saya Dr. Azura dan macam biasa, ini adalah kelas online Care Clinics yang ke-20. Hari ini 16 Julai, kita ada satu topik yang menarik. Topik kita hari ini adalah mengenai tata cara pengendalian imunisasi orang dewasa. You boleh dengar saya? Harap semua boleh nampak slide ni. Sekarang dah pukul 2. Saya akan start terus. Okay. So you all semua boleh nampak slide saya. Ini mengenai tata cara pengendalian imunisasi orang dewasa. Kalau minggu lepas saya dan Dr. Zulaila ada membincangkan mengenai tata cara pengendalian imunisasi bagi kanak-kanak, bayi dan juga kanak-kanak. Itu minggu lepas. So minggu ni kita sambung dengan imunisasi juga, tapi tata cara pengendalian imunisasi untuk orang dewasa pula. Ya. Sebab kita tahu sekarang ni semua klinik dah mula bagi vaksin. Kita akan pergi ke slide yang seterusnya. Objektif kenapa kita kena tahu mengenai tata cara pengendalian imunisasi orang dewasa. Kita kena tahu kenapa orang dewasa juga kena ambil vaksin, ya. Pada minggu lepas kita tahu kita bincangkan tentang vaksinasi untuk bayi atau kanak-kanak. Tapi penting juga kita kena pastikan orang dewasa pun kena ambil juga vaksin. Dan orang dewasa juga kena pastikan status vaksinasi mereka adalah yang terkini ataupun up to date. Ya. So vaksin tu bukan hanya untuk bayi atau kanak-kanak, tapi untuk semua peringkat umur. Ya. Dan kita orang dewasa semua kena pastikan status vaksin itu adalah yang terkini. Ya, adalah yang terkini untuk sepanjang hayat. Kerana orang dewasa juga adalah berisiko untuk mendapat kesan buruk atau komplikasi seperti masuk hospital, dapat kecacatan dan juga maut daripada penyakit berjangkit yang boleh dicegah oleh vaksin. Sebab itu dengan mengambil vaksin, mereka boleh melindungi diri mereka sendiri dari dijangkiti dan juga bukan saja diri mereka saja, mereka juga boleh melindungi ahli keluarga mereka daripada dijangkiti. Ini adalah penting untuk terutama sekali kita untuk melindungi golongan yang berisiko tinggi seperti bayi dan juga warga emas. Itu penting vaksin untuk orang dewasa sebab bukan saja untuk melindungi diri sendiri tapi juga ahli keluarga terdekat dalam rumah kita seperti untuk anak-anak kecil dan juga orang-orang tua. Selain daripada itu, ibu yang hamil juga disarankan amat disarankan untuk mengambil vaksin-vaksin yang tertentu untuk melindungi diri mereka dan juga bayi mereka dari terkena jangkitan. Selain daripada itu, vaksin juga penting untuk memastikan agar kita kekal sihat ketika dalam perjalanan seperti pergi ke luar negara ataupun pergi melancong. Tambah juga ada juga vaksin yang kita perlu ambil untuk jenis-jenis atau kategori pekerjaan yang tertentu seperti pekerja kesihatan macam doktor, nurses, siapa-siapa yang bekerja kat klinik kena pastikan status vaksinasi mereka yang terkini. Mereka semua kena ambil vaksin-vaksin untuk melindungi mereka. Contohnya seperti vaksin hepatitis B dan juga beberapa vaksin yang lain. So ini kita kena check lah, semua kena pastikan status imunisasi itu adalah terkini.
Selain daripada itu, golongan pelajar-pelajar yang duduk di asrama, yang duduk kat hostel pun kena ambil vaksin yang tertentu. Contohnya macam meningokokal untuk student yang pergi keluar negara ataupun duduk yang dekat asrama ataupun hostel. Dan juga jenis-jenis pekerjaan seperti pengendali makanan, orang jual makanan dekat gerai ke, dekat kedai makan ke, dia wajib kena ambil typhoid vaksin, vaksin demam kepialu. Okey. So ini adalah kepentingan ataupun objektif. Kenapa kita kena pastikan orang dewasa juga kena ambil vaksin. Okey. Seperti yang saya tekankan minggu lepas, SOP SOP, semua SOP ada di dalam CXC system. Macam last week imunisasi untuk bayi dan kanak-kanak dan saya dah upload dalam CXC, you boleh check. Termasuk juga SOP untuk imunisasi orang dewasa juga ada di dalam CXC, dalam sistem. SOP ini ada terperinci dan SOP ini boleh dimuat turun ataupun di-save dalam komputer PC ataupun alat-alat peranti individu. Boleh tengok atau refer balik atau print out dan letak kat klinik. So kita boleh refer balik. Tapi SOP ni semua dalam bahasa Inggeris lah. SOP ni ditulis dengan terperinci, dia banyak informasi, dia tentang tata cara, tentang jadual dan tentang risalah untuk pengurusan vaksin dan berbagai lagi. So vaksin ni amat penting bagi doktor dan juga nurses untuk tengok dan ikut tata cara pengendalian SOP yang terkini. SOP ni adalah terkini dan SOP ni adalah mengikut panduan atau guideline daripada Kementerian Kesihatan. Okey. Contohnya yang saya tunjuk kat sini adalah SOP bagi imunisasi orang dewasa. Nama SOP-nya Adult Immunization. Dalam ni macam-macam informasi ada, termasuklah carta ahli pemberian vaksin di klinik, vaksin yang disarankan untuk orang dewasa, panduan atau jenis imunisasi untuk orang dewasa, catch up immunization, maknanya orang dewasa yang tak tahu status dia punya vaksin ataupun belum pernah terima vaksin, apa-apa juga vaksin sebelum ni, so macam mana dia kena nak start bagi vaksin untuk orang dewasa yang belum pernah menerima sebarang vaksin. So kita namakan ini adalah catch up immunization. Selain daripada itu, ada juga saya jelaskan dengan secara detail teknik-teknik imunisasi, cara untuk merekod imunisasi dalam sistem dan juga pengurusan AEFI. AEFI is Adverse Effect Following Immunization ataupun dalam bahasa Melayunya akibat buruk selepas pemberian vaksin. So cara pengurusan lah macam mana mengendali adverse reaction selepas bagi vaksin kalau ada lah side effect macam mana mengendalikannya. Okey, ini mengenai SOP. So yang ni adalah panduan ringkas quick guide. Ini boleh didapati di dalam SOP, boleh print out. Di dalam bahagian appendix dalam SOP, you all boleh print out sebagai panduan. Sebagai panduan, you all boleh print out, letak dalam bilik doktor atau dekat kaunter lah. Sebab kat sini, ini adalah berdasarkan quick guide ni adalah yang terkini, berdasarkan daripada yang disarankan lah daripada Kementerian Kesihatan. Dia adalah daripada guidelines for adult immunization atau panduan untuk imunisasi orang dewasa yang terkini dari KKM. Dia edisi yang ketiga. So kalau tengok kat sini dia simple je. Macam jadual imunisasi kanak-kanak saya ada buat yang klinik punya. Yang ni saya terus ambil daripada CPG, Clinical Practice Guideline daripada KKM. So yang ini saya ada masukkan dalam SOP yang saya sebutkan tadi. Kalau tengok dari sini dia ada rows dan column, simple je, satu page je. Yang kat atas ni rows yang pertama ni adalah umur pesakit. Contohnya 19 tahun sampai 21 tahun.
kategori yang seterusnya 22 sampai 26 tahun dan seterusnya lah. Ya. Dan yang rose ni adalah jenis-jenis vaksin ataupun jenis-jenis suntikan, jenis-jenis penyakit, ya, jenis vaksin, ya. Contoh yang rose yang pertama tu influenza ataupun flu vaksin lah. Dia disarankan, kalau tengok flu vaksin ni disarankan untuk semua kategori umur daripada 19 sampai lebih pada 65 tahun. Dan kalau tengok bahagian kuning ni, dia one dose annually, ya. Setiap tahun satu suntikan. Dia kena ambil tiap-tiap tahun lah. So ini contoh macam nak tengok quick guide ni, ya, panduan ringkas, ya. Dan keduanya adalah tetanus, diphtheria dan pertussis, ya, 3 dalam 1 yang kita panggil TD ataupun Tdap, ya. Dia disarankan juga untuk semua golongan pesakit, tak kira umur berapa. So dia satu dos saja, kemudian dia kena ambil booster setiap 10 tahun. Ini untuk Tdap. Contoh Tdap tu macam Boostrix lah, ya, Boostrix ataupun ada sel, ya. Dan ketiga ni adalah varicella. Varicella ni chickenpox, ya, ataupun lalunya kat klinik kita guna Varilrix, ya. Varilrix ni daripada GSK. Varicella ataupun ini adalah vaksin dia untuk demam cacar, chickenpox, ya, cacar air. Dia kena ambil 2 dos, ya. 2 dos ni seumur hidup, ya. 2 dos ni selang sebulan ataupun 2 bulan lah, ya. Dos pertama, lepas selang sebulan atau 2 bulan, dos yang kedua. Ini boleh protect daripada chickenpox untuk semua hidup, ya. Ini untuk varicella. Yang seterusnya ialah HPV. HPV ni human papillomavirus. Kalau kat sini tengok ada female untuk male lah, tapi kat Malaysia kita bagi kat female je lah, ya. Macam saya sebutkan last week, saya dah mention HPV ni kita adalah mandatory, ada dalam NIP, National Immunization Program, ya. Dia diberi kepada adolescent, ya, pada semua pelajar umur 13 tahun, ya. Dia selalunya untuk pelajar bawah 15 tahun kita bagi 2 dos. Tapi lebih daripada 15 tahun untuk adult kena ambil 3 dos, full dos, 3 doses. Okey. 3 doses ni selang 2 bulan dengan selang 4 bulan. Dia macam hepatitis B lah, ya. So itu untuk HPV, penyakit HPV ataupun ini untuk prevent daripada cervical cancer lah. Dan dia punya vaksin nama dia daripada GSK, Cervarix lah, ataupun sekarang ni banyak kita guna Gardasil lah daripada MSD. So selalunya untuk HPV untuk male kat Malaysia kita tak bagi secara meluas lah, tapi ada klinik yang bagi juga untuk male, ya, untuk all the boys, ya. Then the next one is zoster. Zoster ni lebih kurang macam untuk chickenpox jugalah, tapi zoster ni ada sama kuman macam chickenpox, ya. Tapi zoster ni adalah penyakit, dalam bahasa Melayunya penyakit kayap, ya. Penyakit kayap ni adalah macam ruam yang sangat gatal dan amat pedih atau menyakitkan, ya. Selalunya dia serang orang tua-tua lah. Yang selalunya penyakit kayap ni orang tua lebih pada umur 60 tahun yang selalu kena, ya. So selalunya yang ni kita bagi sejenis vaksin. Vaksin yang ada kat Malaysia ni ada 2 jenis yang selalu kita guna dekat Malaysia adalah Shingrix lah, daripada GSK juga. Dia 1 dos, selalunya disarankan, amat disarankan pada semua yang berumur lebih pada 60 tahun ke atas, ya. Yang lainnya MMR. MMR ni measles, mumps dan rubella lah. Dia 1 ataupun 2 doses, ya. So untuk MMR kalau lebih daripada 60 tahun dia tak disarankan lagi. Dia bawah umur 60 tahun boleh ambil MMR. Yang the next one ni kalau tengok pneumococcal conjugate, the next one tu pneumococcal polysaccharide, ya. So ini adalah penyakit pneumococcal macam saya sebutkan untuk imunisasi kanak-kanak minggu lepas. Ada juga pneumococcal. Pneumococcal ni yang PCV, ya, pneumococcal conjugate telah dimasukkan ke dalam NIP, National Immunization Program. So yang kita digunakan di kerajaan adalah
Kita guna PCV10 ya, PCV10. So untuk dewasa kita tak boleh guna PCV10. Untuk conjugate pneumococcal conjugate PCV kita guna PCV13. PCV13 iaitu Prevnar lah. So Prevnar ni dia kalau untuk orang dewasa kita bagi 1 dos pun dah cukup. Cukup untuk perlindungan seumur hidup ya. Tapi ada satu jenis lagi yang klinik selalu guna adalah pneumococcal polysaccharide ataupun PV. Ini yang kita selalu guna Pneumovac 23 ataupun dia subtype 23. Ada 23 jenis lah. Dia selalunya kita bagi 1 or 2 doses. Dan selalunya setengah klinik pun boleh combine. Sebab dia penyakit yang sama juga tapi ada because 2 different type ataupun conjugate ataupun polysaccharide. Tapi selalunya kalau nak combine kena bagi conjugate dulu. And then the next time baru boleh bagi Pneumovac 23 ya. Selalunya PCV13 atau Prevnar ni mahal ya. Tengah pasien tak mampu. So dia boleh ada option lah, ada ambil Pneumovac 23 untuk protect from penyakit pneumococcal. Seterusnya adalah meningokokal. Meningokokal ni macam untuk haji dan umrah lah, vaksin haji umrah. Ini selalunya kita bagi 1 dos ya, dia tahan selalunya untuk 3 tahun ya, meningokokal. Yang seterusnya hepatitis A. Hepatitis A kena ambil 2 dosis. And hepatitis B ni selalunya kalau booster lah, ni sebab hepatitis B ada dalam NIP, selalunya memang dah ada diberi untuk seluruh rakyat Malaysia ya. Memang semua orang dewasa dah ada hepatitis B vaksin. Tapi kalau kita check dia punya antibody, kita tak pernah ambil hepatitis B vaksin, antibody-nya 0, kena start 3 dosis ya. Itu hepatitis B. Yang seterusnya adalah Haemophilus influenza type B, EHIP. Ini kena ambil 1 or 3 dosis. So ini adalah vaksin ya, penyakit yang kena untuk melindungi penyakit berjangkit yang disarankan untuk orang dewasa ya. Ini yang common lah. Yang tak common pun ada macam yellow fever. Yang tu ada yang untuk golongan yang tertentu lah, ataupun yang pergi travel ke certain country ya, macam yellow fever dan ada few more ya. Kolera, rabies ya, yang tu yang kalau diasosiasikan dengan vaksin perjalanan lah, nanti saya akan sebut kemudian. So yang ni quick guide ya. Dia simple je. So saya sarankanlah ya, semua klinik print out and then boleh display, boleh simpan dekat klinik, dekat dalam bilik doktor ataupun kat kaunter. So bila patient datang tanya tentang vaksin untuk orang dewasa, kita boleh tunjukkan ni sebagai guide lah, guideline. Okay. Alright, next one. Macam saya sebutkan tadi yang tentang vaksin yang disarankan orang dewasa. Ini adalah repetition lah daripada tadi, macam influenza, tetanus, diphtheria dengan pertussis, chickenpox, HPV, penyakit kayap, shingles ataupun zoster, measles, mumps and rubella, MMR yang saya sebutkan tadi, pneumococcal, saya sebut sini conjugate ya, tapi polysaccharide pun ada juga, boleh ambil. Another one is meningococcal untuk yang travelling ya, untuk pergi perjalanan ke tempat yang endemic country ya. Okey, hepatitis A, hepatitis B dan juga typhoid lah. Typhoid ataupun vaksin demam kepialu ni untuk pengendali makanan lah. Dia 1 dos ni suntikan boleh tahan untuk 3 tahun. So ini adalah panduan imunisasi untuk orang dewasa. Okey, macam saya sebutkan sebelum tadi, jenis penyakit jangkit ya, yang saya sebutkan tadi vaksin ya, untuk penyakit apa. Contohnya hepatitis B ni untuk mencegah jangkitan virus hepatitis B yang boleh menyebabkan kanser hati, liver cancer ya. So in the long run, if they can protect ya, kita daripada dapat liver cancer. Yang kedua diphtheria ya, dia menyebabkan bakteria diphtheria yang menyebabkan bengkak dalam ataupun radangan di tekak. Tetanus, ini adalah penyakit kancing gigi. Pertussis ya, dia adalah penyakit batuk pokok. Haemophilus influenza type B, ini adalah jenis bakteria yang boleh menyerang paru-paru dan otak. So ini adalah penyakit jenis vaksin yang vaksin dia ada untuk cegah penyakit ni
Okay. Next one dalam measles, campak. Mumps, ada demam berguk. Rubella, campak rubella. Next one dan pneumococcal lah. Ya. Dia adalah jangkitan bakteria Streptococcus pneumonia yang boleh menyebabkan jangkitan paru-paru, dalam otak dan juga jangkitan dalam darah ataupun septicemia. Seterusnya adalah HPV. HPV saya sebutkan tadi juga, dia untuk mencegah virus HPV yang boleh menyebabkan kanser pangkal rahim. Okay, right. Yang lain tu flu, ya. Ini tak tahu kena ambil. Dia adalah influenza, chickenpox, meningococcus, shingles, hepatitis E, typhoid. Yang ni ada repetition. Okay, ini adalah kad vaksin care klinik. Ya, semua klinik boleh ya order kad vaksin ini from online store, care klinik online store. Okay, so kad ni dalam kecil je, dia boleh lipat, and then kalau lipat tu dia saya rasa dia besar IC je, so boleh letak di dalam dompet, dalam purse, ya, dalam wallet, ya, so easy lah, senang nak bawa ke mana-mana saja. So tak macam kad vaksin bayi ya, besar sikit sebab dia banyak nak kena tulis height, weight semua, growth chart semua kan. So ini kad vaksin untuk orang dewasa kecil je kalau kita lipat, ya. Dia macam trifold leaflet, ya. Boleh macam lipat macam 3 tu, ya. So ini kat depan ni macam ni, and then klinik boleh chop dekat sini, chop klinik. Okay, kat dalam ni dia macam ni, dia ada jadual yang ringkas. Kalau tengok ni, ini yang lama saya punya, tapi boleh juga guna. Lebih kurang sama je. Okay, so yang ni vaksin bila interval dia, date and then doktor sign, boleh letak vaksin batch juga kat sini. Dan dia ada nota juga untuk booster, bila kena ambil booster, dekat sini. Kalau kadang-kadang tak ingat, patient boleh tengok sendiri, ya, refer balik bila nak ambil, and then kita boleh juga suruh patient check lah bila kena datang balik untuk ambil booster, ya. So kad ni coverage jangan bagi hilang, sebagai rujukan untuk pesakit lah. Alright. And then ada juga kalau ni macam nasihat kalau ada side effect, ya, lepas imunisasi. So ini ada dalam kad vaksin ni. So saya ingatkan untuk semua klinik boleh order kad vaksin care klinik ni dari online store, ya, simpan kat klinik. Okey, boleh digunakan. Okey. Alright, tata cara pemberian vaksin, ya, macam mana pemberian vaksin, jenis-jenis vaksin dan juga tata cara pemberiannya. Kebanyakan vaksin kita bagi secara IM ataupun intramuscular, ya. Cuma yang jenis macam chickenpox, varicella dan juga shingles, contohnya kat sini zoster, Shingrix kita guna SC ataupun subcutaneous, ya, subcutaneous. Yang lainnya macam Tdap untuk Boostrix, ada sel, typhoid, pneumococcal, hepatitis A, hepatitis B, flu vaksin, meningococcal dan HPV semua IM, intramuscular. Kecuali shingle, zoster ataupun varicella, ya, ataupun MMR, kerana subcutaneous. Okey. Alright, ini perbezaannya di antara subcutaneous SC, intramuscular ataupun intradermal. Intradermal ni untuk BCG lah. Okey. Kat sini SC ni dia cara pemberiannya adalah dia angle dia condong sikit, 45 darjah dia punya angle, ya, dia punya sudut tu 45 darjah. Tapi untuk IM atau intramuscular dia straight je, 90 degree, ya, 90 darjah, sudut 90 darjah. Okey, contohnya ada gambar macam kat sini lah, ya. Ini adalah intramuscular, ini adalah subcutaneous. Ini bagi IV lah, dia selalunya dia condong lagi rendah pada subcutaneous, dan intradermal bawah kulit. Okey. So gambar ni boleh clear lah macam mana antara perbezaan antara subcutaneous, intramuscular dan juga intradermal. Tempat suntikan, ya. Tempat suntikannya selalu untuk dewasa kita pergi dekat upper arm. Upper arm ni bahagian lengan bahagian atas. Kalau tengok kat gambar ni,
dia di antara yang bony ni, bony acromion process bawah, ya, bawah kat sini, ya. So antara acromion process dengan elbow bahagian atas, upper 1/3 at the level of armpit, ya, level ketiak, ya, kat situ, ya, dekat yang bahagian muscular lah, ya, deltoid muscle. Ini untuk IM injection, untuk intramuscular injection yang 90 degree tadi, ya. Untuk intramuscular injection, lokasinya dekat sini, ya. Ini adalah common lah, ya, intramuscular. Kalau subcutaneous, contohnya untuk vaksin macam MMR, varicella, zoster, atau untuk shingle lah, macam Varirix and also Shingrix, selalunya subcutaneous, ya. Kalau tengok kat sini, subcutaneous tu kita setengah doktor dia bagi bahagian belakang lengan, ya, di bawah, bukan di bawah kulit, ya, di bahagian SC, subcutaneous, ya, di bawah kulit juga lah, ya, di bahagian angle dia 45 degree, sudut 45 darjah. Okey, ini untuk subcutaneous, ini untuk intramuscular. Okey, alright. Ini saya tak akan pergi secara detail untuk ini. Ini sebagai rujukan, panduan saja. Contohnya injection, jenis injection, jenis vaksin, apa dos dia, berapa dia dos dia bergantung pada jenis company lah, ya. Tengok dia punya panduan di dalam leaflet dan dalam kotak tu, and then dia punya route, dia punya injection, ya, jenis IM ke, SC ke, intradermal, ataupun oral, ya. So ini adalah sebagai panduan sajalah. Tapi kebanyakan vaksin untuk orang dewasa adalah intramuscular. Okey, kecuali untuk MMR, Shingrix, zoster atau varicella, itu adalah subcutaneous. Okey. And then ini untuk rujukan juga, saya tak akan bagi secara detail. Gantung juga kepada umur, saiz jarum dan juga tempat suntikan, ya. Macam saya sebutkan, macam kita dah bincangkan last week, untuk kanak-kanak bayi kecil, selalunya kita inject dekat anterolateral thigh muscle, dekat paha, ya. Tapi untuk orang dewasa, kita selalunya deltoid muscle of the arm, ya, dekat lengan bahagian atas, ya. So ini adalah contoh-contoh umur, dan juga ini adalah dia punya saiz jarum, ya. Kalau yang untuk budak-budak dia pendek ataupun halus sikit. And then untuk dewasa, depend juga dia punya saiz, dia punya berat, ya. Kalau lemak dia tebal, orang yang gemuk sikit, dia kena guna jarum yang agak panjang sikit, ya, untuk sampai kepada intramuscular muscle. So depends, ya, doktor kena check, ya. Kalau jarum kecil memang tak sampai kepada intramuscular muscle, ya. So kini kena check, ya, dia punya saiz, ya, berat, ya, juga umur. Okey, ini sebagai panduan saja. Okey. Alright, cara merekod imunisasi dalam C-axis, ya. Macam saya bincangkan juga untuk imunisasi bayi dan kanak-kanak last week, kenapa pentingnya height dengan weight untuk kanak-kanak. Tapi untuk orang dewasa juga, bukan saja untuk kalau dia datang untuk vaksin, untuk apa-apa juga bila datang klinik untuk jumpa doktor, jangan lupa vital sign is very important. Penting, ya. Penting di sini bila patient datang, patient dah register, tak kira lah nak jumpa doktor atas apa tujuan saja, bukan saja untuk vaksin, you all kena pastikan vital sign ni lengkap, ya. Contohnya check dia punya BP, pulse rate, respiratory rate ni susah sikit doktor boleh check ni. Oxygen saturation, SpO2, dia punya suhu badan, temperature, kalau boleh height dengan weight juga very important. So ini bahagian vital sign ni, macam kelas yang sebelum ni, ada kelas yang mengenai triage dan juga vital sign, ya. Di mana saya buat secara live go into the system, ya. Macam mana bila patient register, you all pergi ke vital sign punya icon tu, you check vital sign and then masukkan bukti-bukti orang kat situ. Alright. Okay, so vital sign is very important. Ya, kadang-kadang patient datang untuk vaksin tapi BP low. Then kena check lah, ya. Mungkin tak boleh proceed.
dengan vaksin. Ataupun pasien datang temperature very high, 40 degree, tak boleh vaksin ya. So ini is very important, vital sign ya. Pastikan pasien kita check betul-betul. Masukkan dia punya detail dan save dalam sistem. Okay. And then macam saya mention juga last week, bahagian schedule ya. Schedules ni adalah penting. Schedule ni bukan untuk vaksin saja. Schedule ni kita boleh gunakan untuk apa saja, untuk alert the doctor tentang apa yang perlu kena buat untuk pasien ni. Ya, bukan saja untuk vaksin. Ya. Malah untuk check repeat BP ke, repeat full belakang ke, apa saja pun. Ya, schedule tu macam plan lah, plan doktor ataupun kata apa, dia punya dia punya schedule lah. Ya. Kalau ada red schedule ni maknanya ada yang pending. Ada benda, ada perkara yang kita kena buat, kena check untuk pasien ni, ataupun ada vaksin yang kita bagi. Ya. Contohnya bila you klik schedule ni, dia keluar macam ni. Ya. Ini contohnya kalau contohnya dia doktor sebelum ni dah ada letak date event ni, tak kira lah check blood ke, check BP ke, bagi vaksin ke, vaksin ni apa ke, doktor dah tulis kat sini. Apa ni dah masuk ke belum ya. So ini kalau dah buat, kalau doktor dah bagi vaksin, contohnya sini kalau pasien datang, doktor bagi vaksin, klik date kat sini, event bagi vaksin apa, contohnya HPV, Severic ke, Mukadasir ke, carry out and then klik kat sini ya, and then kena save lah. Ataupun kalau untuk vaccination, auto add vaccination pun boleh klik auto add vaccination date. Ya, kalau auto add ke vaccination date, contohnya untuk kanak-kanak dia akan keluar macam ni, untuk dewasa also akan keluar macam ni. Kalau merah ni dia belum diberi vaksin lagi, ya. Tapi kalau pasien tu dah diberi vaksin, kena tukar date lah kat sini. Okey. Kalau katakan kat sini dia kena ambil vaksin tertentu lah, kena tulis kat sini. Date bila kena, contohnya untuk second dose bila, and untuk vaksin apa kat sini. Okey. Ini sebab auto add, dia akan ikut jadual vaksin NIP yang lama. Tapi ini boleh ditukar dalam admin. So anything kalau nak tukar, boleh tukar ke dalam admin you all, boleh tukar lah. Kalau merah maknanya pending ya. Tapi kalau dah bagi, contohnya klik ya, doktor tu dah klik date given, dekat sini dia klik ini BCG katakanlah contohnya, dah di carry out lah, maknanya carry out dah diberi suntikan ya, and then kena klik update lah, maknanya dia dah complete ya, dia punya vaccination. Dia klik update saja, dia akan keluar jadi hijau. Maknanya hijau ni maknanya vaksin tu dah diberi. Ya, green mean vaccination already given, completed. Okay. Ya, so yang merah tu pending, hijau completed, dah diberi. Okay. Next one. Okay, ini you all boleh tengok dalam sistem. Kalau you all ada depan PC, ini untuk check travel advisory dalam C-Axis. So ini adalah ada features yang dalam C-Axis yang kita boleh guna untuk rujukan yang terkini ya. Contohnya pasien kadang-kadang datang nak tanya vaksin apa yang perlu diambil ya sebelum memulakan perjalanan antarabangsa. Maknanya dia nak pergi overseas, and then contohnya dia nak tahulah vaksin apa kena ambil ya. So apa yang you all boleh buat, doktor ataupun staff juga boleh tengok. You akan boleh pergi ke bahagian education ya. Di bahagian kanan ni ya, di bahagian patient page, education, klik education ni dia akan keluar box ni. Okey. Then pergi yang bahagian atas ni, travel advisory, and then klik drop down ni, select country. Okey. Contohnya lah ya, nak pergi mana? Pergi Malaysia ya, pergi Malaysia, klik Malaysia, and then klik grad advisory. Maknanya ni adalah contoh-contoh vaksin ya yang kena ambil sebelum pergi melawat atau pergi visit kat Malaysia. So contoh-contoh rutin vaksin yang ni lah, chickenpox, HPT, flu, MMR, semua jenis ada kat sini. Yang terkini pun ada, COVID-19 pun ada, semua kena ambil ya. So ini contoh-contoh lah.
Bukan saja Malaysia, contohnya dia pergi Afrika ke, pergi UK ke, US ke, klik drop down kat sini je, and then doktor boleh tengok dan tunjuk and inform patient lah, and depend on patient lah which one dia kena ambil, ya. So the list yang jenis vaksin apa yang dia ambil, yang dia kena ambil sebelum memulakan perjalanan overseas. So ini kena ambil awal lah, ya. Sekurang-kurangnya kalau bolehlah 2 minggu, ya, paling kurang 2 minggu sebelum fly. So it's very important, ya. This one doktor boleh check, staff pun boleh check, boleh inform kat patient dan tunjuk kat patient lah jenis vaksin apa. Okay, ni ada di dalam sistem bahagian education. Okay, next one, macam dalam sistem juga, ya, ada CJ vaksin. Ya, contohnya patient, kita dah bagi vaksin dekat patient, dan patient pula minta sijil, ya, CJ vaksin, ya. Contohnya macam untuk typhoid vaksin lah, selalunya pekerja akan minta sijil lah, vaksin certificate. Vaksin certificate ni kita boleh print out daripada sistem, ya. Macam yang kita nak buat, cara-caranya adalah first, bahagian patient page ni, kita dah bagi vaksin, kita dah tulis semua apa benda semua, and then pergi bahagian referral atau memo, ya. Bila saja klik referral atau memo dan keluar macam ni, ya, page ni, apa yang doktor ataupun staff boleh buat adalah klik vaccination certificate. Dan klik vaccination certificate, kemudian klik load info ataupun write letter macam ni, ada macam kertas putih ni, ya. Klik ni, dia akan auto add, ya, all the information, ya. All the information dekat sini. Nama patient semua dah ready dah. Maknanya auto load dah. And then dah auto load pun you all boleh edit lagi kat sini. Boleh edit, okay. And then after dah auto load, you all boleh edit apa semua, boleh tulis lah, add apa nak add, kemudian save. Then boleh print, okay. Boleh print ataupun save and then bagi soft copy kat patient pun tak apa. WhatsApp kat dia ke, email kat dia ke, boleh, okay. So contoh ini vaksin certificate, ya. Bila saya dah klik write letter kat sini, jangan keluar kat sini. Nama siap-siap ini saya punya VN lah. Keluar nama saya, date of birth semua. And then kalau tak ada benda yang nak isi, kena isi. And then jangan lupa save, and then print ataupun bagi save soft copy pun boleh jugalah. Okay. Contohnya kalau dia ada print out atau soft copy, dia macam ni. Okay. Dia akan keluar nama klinik dan macam surat referral lah. Dia ada vaccination certificate, and then nama patient, and then vaksin apa yang ni doktor kena edit tadi lah, edit, add and then ini kalau signature ni maknanya kena print lah, kena print and then chop, and then validity ni sebelum ni sama ada ini boleh print out, tulis kemudian, ataupun doktor boleh edit masa tadi and then print out, save and print out. Okay, boleh juga. So ni contoh vaksin certificate, dia macam referral letter juga, tapi auto load lah. So doktor add sikit-sikit je lah, edit sikit-sikit je and then print out. Okay, and then ataupun boleh bagi soft copy ataupun boleh print out, chop dan sign. So ini contoh saja vaksin, ya, dalam C-Axis. Okay, saya sebut lagi dalam bahagian mana, bahagian referral and memo, klik vaccination certificate, klik yang write letter, write memo ni, dia automatic, dia auto load. Okay. Next one is risalah mengenai imunisasi. Macam saya sebutkan tadi sebelum ni, macam untuk antenatal, kita ada risalah antenatal. Untuk vaksinasi imunisasi kanak-kanak, kita ada juga risalah mengenai imunisasi kanak-kanak. Tapi untuk dewasa juga pun sama juga. Kita ada beberapa risalah yang you all boleh ambil and then boleh minta print out, printed copy ataupun soft copy daripada online store. Ini contohnya salinan bercetak lah yang boleh order daripada online store. Ada versi, ini untuk penyakit pneumococcus, ada versi BM dengan English. Dia lebih kepada untuk pesakit lah, dia mempunyai maklumat umum mengenai penyakit pneumococcus. Okay, pneumococcus ni boleh ambil vaksin, pneumococcal vaksin, ya, pneumococcal pneumonia. Okay, ini macam ni untuk vaksin cacair ataupun chickenpox, varicella. Okay, ini sama juga varicella, ya.
leaflet ya. Ini dia trifold full leaflet ya. And then the next one adalah vaksin untuk perjalanan ya. Ni you all boleh print order printed copies from online store. Yang ni yang misalnya yang ada diskaun lah. Kalau nak edit tak bagi diskaun pun okey jugalah ya. Nanti kita boleh buat daripada kita boleh editkan ya. So ini untuk vaksin perjalanan dan itu untuk informasi untuk pesakit lah. Kita boleh letak dekat bahagian risalah dekat luar bahagian waiting area ataupun dalam bilik doktor. Okey. Ni contoh-contoh maklumat mengenai vaksin perjalanan lah. Contohnya apa yang perlu kena ambil. Yang ni yang common je, flu vaksin, typhoid vaksin, and then yellow fever. Ni ke setengah-setengah country seluruhnya Afrika. JE encephalitis pun, Japanese encephalitis, and then also untuk jemaah ada meningococcal dan juga additional pneumococcal and influenza vaksin untuk jemaah ya. So yang ni kita pun ada buku sijil vaksin untuk keluar negara ya. Selalunya kalau kat klinik kita panggil buku kuning. Sijil vaksin kuning ataupun buku umrah, buku haji umrah. So ini pun boleh diorder dari online store. So ini adalah buku sijil vaksinasi atau profilaksis antarabangsa ya. Ini sahaja untuk suntikan untuk haji umrah lah ya. Yang ni yang kita kepilkan dengan pasport sebelum memulakan perjalanan antarabangsa. So ini contoh ya buku sijil vaksin untuk keluar negara. Yang lain pun ada ya, penyakit flu vaksin risalah mengenai flu vaksin penyakit flu. Ini untuk flu. Okay, we coming towards the end lah ya. So summary ringkasannya. So imunisasi untuk orang dewasa juga adalah penting untuk mencegah dari mendapat penyakit-penyakit yang berbahaya. And orang dewasa kenalah up to date ya, kena statusnya kena yang terkini ya, up to date dengan jenis vaksin yang disarankan untuk diambil, terutama sekali bagi mereka yang berisiko tinggi ya. Selain itu, jadual imunisasi di care klinik adalah yang terkini dan ia adalah selaras dengan garis panduan KKM. Dan juga kena pastikan juga kena masukkan ya rekod imunisasi dengan betul ya dalam CISIS dan juga dalam kad imunisasi atau sijil imunisasi ya. Semua macam yang saya tunjukkan tadi, kad imunisasi dan juga risalah-risalah tu boleh diorder dari Care Clinic Online Store yang websitenya kat sini lah. Tapi saya rasa semua klinik dah ada admin ataupun staff yang in charge online store dan bagi tahu staff lah boleh order daripada online store. Okay. Right, sekarang we coming to the sesi soal jawab lah. Ada nak tanya soalan apa-apa tak? Staff ke doktor ada nak tanya soalan? Alright. So penting ya, sekarang ni kita semua klinik tengah fokus pada untuk COVID-19 punya vaksin. I think semua klinik busy ya. Tiap hari ada list daripada MySejahtera yang datang ya. Dan kita kena prepare ya. Sekarang ada 2 vaksin juga, Sinovac dan Pfizer untuk semua klinik. So itu diutamakan lah sebab dia adalah macam penting ya untuk kontrol COVID-19 infection di dalam negara kita sekarang ni ya. Okey. Okey, ada apa-apa soalan nak tanya? Alright, yang penting sekali ya incident report jangan lupa. Jadi remind untuk semua orang kalau ada apa-apa insiden kejadian yang berlaku dalam klinik, di klinik kalau boleh ya buat incident report ya. Dan incident report ada dalam CISIS ya. So saya harap semua orang tahu macam mana buat incident report ya. Tapi kalau ada kes-kes yang teruk, kes-kes resus, patient collapse atau kes kematian, itu mandatory ya, kena penting ya, itu kena report ya, kena report dalam masa 24 jam ya. Maknanya kena report secepat mungkin dalam masa 24 jam. Kalau ada kes-kes yang berat ya, kes yang severe macam patient collapse ke, ada resuscitation ke ataupun kematian yang berlaku ketika klinik,
kena report ya secepat mungkin ya dalam masa 24 jam. Alright. Ada tanya soalan ke? Dr. Azura, saya ada soalan. Tezu, apa khabar? Baik. Ini saja kita boleh jumpa online. Kita tak boleh pergi jumpa. Selalu kita boleh pergi jumpa apa? Bersemuka. Ya. Apa? Seminggu sekali saya boleh tengok Dr. Zu. Sembang Dr. Zu. Saya ada soalan Dr. Azura. Ya. Saya ada permintaan dari seorang pesakit yang nak travel ke Egypt. Okey. Okey, jadi dia disyaratkan untuk masuk Egypt kena dapatkan suntikan polio. Polio. Okey. Okey. Jadi sedangkan kita setahu saya lah, saya nak kalau siapa-siapa yang ada kat sini boleh share dengan saya, setahu saya tak ada single dose kan polio. Itulah saya pun tak pasti Dr. Zu. Saya apa ni yang kita tahu yang kita dapat selalu combine apa tu 6 dalam satu. Tapi baru ni saya ada dengar lah dalam satu webinar ada IPV yang single dose. Ada tapi saya pun tak tahu. Boleh tanya JSK. Maknanya Okey. inactivated polio injectable kan? Ada. Tapi kita tak tahu, banyak orang tak tahu tau. Termasuk saya lah. Jadi saya bagi alternatif lain. Why not ambil vaksin yang baby punya tu je. Lagipun yang 6-in-1 yang infrared hexa. Tapi untuk dewasa tak boleh. Dia tak boleh. Tak boleh. Memang selepas umur berapa umur? Lepas 5 tahun ke apa? Dah tak di-indicated dah untuk orang dewasa. Sebab tu orang dewasa kita bagi tu apa? Tidak. Apa? Tidak. Tapi sebab semata-mata nak benefit polio lah. Polio tak boleh. Kita tak boleh bagi 6-in-1 untuk dewasa. Ya? Okey. Baik. Lepas tu apa ni untuk polio mungkin saya boleh Dr. Zu mungkin saya nanti kejap saya tunjuk adult immunization. Saya cari tengok kalau ada kat sini. Adult immunization dia ada panduan dia guideline yang terkini lah. Kejap ya, guideline for adult immunization. Okey. Nanti saya share slide kejap. Okey. Kejap ya, nanti saya adult immunization guideline. Okey. Dr. Zu boleh nampak tak ni? Boleh. Ini adalah guideline adult immunization yang terkini ya daripada Malaysian Society of Infectious Diseases and Chemotherapy. Yang ni yang terkini edisi nombor 3, third edition ya. So kat sini ada banyak panduan yang detail, teramat detail. Nanti saya tengok sebab dia ada dekat 276 pages Dr. Zu. Wah. Setiap penyakit ya. Tiap-tiap penyakit, contohnya macam contoh konten dia adalah general advice on immunization, contohnya untuk kolera, untuk DTP, TDAP Haemophilus influenza, hepatitis A, hepatitis B, HPV, influenza, Japanese encephalitis. Macam ni. Kita boleh tengok untuk poliomyelitis. Poliomyelitis. Boleh nampak tak yang polio ni? Ya? Polio. Ini untuk polio saja. Ini untuk orang dewasa bukan untuk kanak-kanak. Vaksin dia yang available dekat Malaysia, kita ada maknanya oral polio kita ada OPV, tapi OPV tahu je lah, it's not very tak disarankan, betul tak OPV ni? Betul. Dan the next IPV lebih efektif. IPV lebih efektif ya. So IPV ada. Tu. Ada ya. So tengok kat sini Dr. Zu, vaksin ada. Ya. Yang poliomyelitis Profam lagi. Indonesia punya lah. Tak tahu dulu gini kelihatan dia bagi sekarang dah stop totally ya kan? Betul tak? And then yang kita ada untuk inactivated polio vaccine is nama dia Imovac polio Dr. Zu. Imovac Imovac daripada Sanofi Aventis. Sanofi. Okey. Tapi kat Malaysia ni ada ke tak ni? Ni ada kat Malaysia. Ni vaksin available kat Malaysia. Kat Malaysia ya. Boleh call ada tu siapa drug rep untuk Sanofi, apa nama dah dia tu? Apa?
Sanofi. Tu apa? The Chinese lady. Apa? Nanti lagi ni tahu kot. Sanofi punya tu. Vaksin. Ellie. Ya kot. Saya pun dah lupa. Dia kau tukar orang kan. Dia dah tukar dah. Tak sekarang ni orang lain dia tak. Kau tengok, boleh order Imovate Polio Innovatis. Ya. Tapi note kat sini, IPV also available in combination with DTP. Tapi in combination with DTP, yang saya tahu lah kan. Ni untuk orang dewasa kita tak boleh bagi yang ada combination dengan IPV sebab dia fix combination, betul tak? Untuk kanak-kanak dia punya apa tu concentration untuk which one higher Dr. Zu? Yang untuk DTP untuk kanak-kanak? Kalau orang dewasa TDAP, betul tak? TDAP, betul. Kalau kanak-kanak bayi DTAP kan? DTAP. Betul. DTAP dia sebab apa? D tu besar sebab apa? Kandungan apa tu? Difteria lagi banyak kan bandingkan dengan tetanus dengan pertussis. Betul tak? Tak pasti. Tapi kalau TDAP, tetanus tu tinggi. Kandungan tetanus untuk vaksin tetanus. Oh, okey. So maknanya perbezaan antara TDAP dengan DTAP. Okey. TDAP untuk kanak-kanak. TDAP untuk orang dewasa. So sini Dr. Zu boleh sebagai rujukan lah. Macam kalau pasien tu tanya dia nak EG, dia mandatory kena ambil polio ke macam mana tu? Mandatory dia kata more than 1 month lah before dia fly. Kena ambil ni Maksudnya jangan dia nak tunggu develop antibody dulu. Kena ambil awal-awal lah tu. Ya? Kena ambil awal-awal. Tapi nak order untuk satu vial tu tak tahulah macam mana boleh ke tak. Itulah. Sebab jarang kan? Jarang guna. Kalau nak order untuk pasien tu, kalau dia terdesak sangat kita boleh tolong lah. Kan? Order untuk dia je lah. Tapi saya rasa ini datang untuk dalam satu vial ni. Dr. Zu, I think lah. Dia one vial untuk one patient lah, single dose. So boleh inform dekat staff dan juga doktor-doktor. Kalau patient tu nak pergi travel, kalau dia ada minta untuk polio saja, kita ada IPV ya daripada Sanofi. Ya. Boleh find out ya dia punya dos. Terima kasih banyak-banyak Dr. Azura. No problem. Yang ni pun saya dapat maklumat ni daripada ni lah guideline ni ya. Dr. Zu boleh tengoklah guideline ni tapi panjangnya ya amat dia punya tu. 206 pages Dr. Zu saya tak baca. Saya pun memang kadang-kadang ada benda yang tak pasti kan kita rujuk balik. Kadang-kadang kita tanya kat siapa ni CPG Malaysian CPG ni is the best lah ya. Kalau kita kadang-kadang kita tak tahu nak tanya kat siapa kan. Kita rujuk kat sini je. Dan juga saya nak share lah satu cerita lah Dr. Zu. Ada ada doktor klinik lah call saya. Dia kata dia ada satu soalan, dia tanya dia ada pesakit datang kat klinik sekarang, dia bawa anak dia umur 15 tahun ke 14 ke 15 tahun lah anak perempuan ya. Lepas anak dia dah terlepas HPV kan government bagi kan. Puan kan kita bagi. Kita bagi sebarik kan, betul tak? Government bagi sebarik kan? Yes. Dia untuk government bagi 2 dos, bukan 3 dos. Betul. 2 dos je. Sebab apa? Government dia bagi pada anak perempuan yang bawah umur 15 tahun. Betul tak? Betul. Lepas 15 tahun dia tak bagi dah saya rasa. Sebab kurang pada 15 saja. Maknanya dia terlepas. Terlepas. Betul. Lepas tu dia kena ambil dekat private lah. Betul. Yang HPV. Lepas tu datang klinik, lepas tu mak dia bawa mak dia. Kalau ni mak dia ni orang kaya lah. Okay. Kata anak dia international school and then anak HPV and then anak nombor 15 tahun. Lepas tu memang dekat government dia orang pergi 2 dos saja severik kan. Severik. Lepas tu mak dia tanya boleh ke ambil Gardasil? So sebenarnya boleh. Itu lagi bagus. Boleh je.
Gradasi yang ni lagi bagus. Kan yang kaya tu ambil apa gradasi 9. Yang ada 9 subtype tu. Oh, dia lebih banyak subtype. Harganya memang cantik lah kan. Okey. Kena ambil berapa? 3 dos ke 4 dos? Gradasi 9. Saya pun dah ingat dah. Oh, tak ingat. Ada dia punya dosing, boleh rujuk balik. Saya tak silap saya 3 atau 4 dos. Tapi yang tu terbaik lah. Mak dia kata bagi yang paling baik. Gradasi 9 lah. Ya. Dan ada juga yang satu soalan lagi, mak dia datang bawa anak dia tak nak ambil dekat government. Dia punya HPV. Doktor tanya, mak dia tak nak ambil HPV, sebarik lah. Kamu bagi sebarik yang murah tu daripada dekat KK kan. Ke private, dia kata boleh tak dia nak bagi Gardasil 9 kat anak dia. Anak dia umur 9 tahun. 9 tahun. Macam mana tu? Macam mana Sebab tu saya tunjuk balik dalam kena check guideline dia lah. Guideline ni, kalau tengok dalam guideline ni, HPV, kalau bahagian HPV, so saya pun check juga. Saya pun kata tanya. Check juga. Dia kata doktor bagi, kena check balik bahagian HPV. Kalau bahagian HPV, Gardasil 9 is indicated to prevent the following disease. All this. So, Gardasil, kalau tengok dalam CPG ni, Malaysia punya ni, Gardasil 9 is indicated in boys and men from 9 to 45 years of age. So, untuk soalan yang tadi tu, anak dia umur 9 tahun, boleh bagi Gardasil 9. Boleh lah. So, saya rasa CPG ni amat berguna lah Dr. Zu. Boleh guide kita lah soalan pelik-pelik ni. CPG ni kadang kita pun tengah-tengah juga, betul tak? Betul. Ingat dosing. Dosing memang saya memang tak boleh hafal lah. Memang tak boleh hafal. Yalah. Kat sini pun dia bagi dosing dia. Kat company mana Gardasil 9. Ini yang terbaru semua orang Gardasil 9. Ni kalau ambil full dosing ni ada dekat 1,000 lebih ke Dr. Zu? Betul tak? Betul lah tu. Agak mahal. Jual dia RM400 Dr. Zu. Yang ni. Oh ya. So kalau 4 dos tu RM1,500 dah tu. So tolong ambil deposit dululah sebelum order. Takut patient cancel. Memang mahal ni. So ini yang semua guideline ada kat sini, dosing pun ada kat sini. So bila boleh campur dengan vaksin lain pun ada, contraindication pun ada. Okay, so banyak informasi yang berguna lah untuk kita tengok balik. So CPG ni saya ada upload dalam Tanya Drive. Saya ada share sebelum ni dalam Klinik Group. Tak apa, nanti saya share balik. Dr. Zu, nanti saya share dalam group lah CPG ni semua. Boleh tengok balik? Boleh, thank you. Alright. Boleh. So, bukan saja mengenai itu, ada lagi soalan lain ni dekat 258 ni. Tu ada baby dia ni. Dia besar. Safia. Besar. Safia. Macam ni lah boleh tengok. Kita tak boleh tengok, tak boleh melawat. Tambah dengan kes yang banyak pula. Safia dah berapa bulan dah ni? 3 bulan hari ni. Berapa bulan? 2 ke 3 dah? 3 dah. Ketat je. Dah besar dah. Dia boleh tengok mak. Kepala botak. Okey, semua sekarang tengok anak Tezu yang paling kecil sekali. Dah besar dah. Baby dia dah besar dah. Alright? Okey. Belum kita bersurai, baby Safia. Habis kelas dah baby Safia pun. Masuk kelas juga dah. Sekali dengan mak dia. Masuk kelas. Masuk kelas sama dengan mak. InsyaAllah akan kita banyak belajar. Kita banyak belajar hari ni. Dan kita kongsilah ilmu ni. Betul tak Dr. Zu? Kongsi. Betul. Dengan doktor-doktor. Dengan staff-staff yang lain. Supaya bermanfaat. Dr. Zu? Ya, kalau tak ingat boleh tengok balik slide. Nanti Dr. Azura akan share insyaAllah. InsyaAllah saya akan share dalam grup. Macam saya juga tadi tak lupa nak share CPG link. Please. Untuk rujukan semua. InsyaAllah kita akan belajar benda ni. Kita kongsi-kongsi ilmu. InsyaAllah Dr. Zu. Ya. Okay. Alright, dengan itu kita dekat ini sajalah. Sehingga di masa depan. Minggu depan dengan tajuk yang berbeza
Alright, Dr. Zu. Ya. Okay. Jumpa lagi. Assalamualaikum.